Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Azlan Idris dalam program Kerusi Panas. Untuk membincangkan isu kewujudan hantu ini, Kerusi Panas bersama Ketua Penyelidik Kumpulan Pengkaji Paranormal atau PSI, Syed Abdullah Hussein Alatas atau lebih popular dengan gelaran Uncle Seekers. Kita mulakan dengan apa itu hantu, definisi hantu itu sendiri. Apa itu sebenarnya hantu? Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, ciptakan 2005, hantu ialah ciptaan khayalan manusia. Apa yang membuatkan anda sebagai pemburu hantu ini percaya ia wujud? Kalau dia tak wujud, tak perlu saya buru. Ya, cara yang terbaik untuk mengelaknya, kalau kewujudan itu ada, pasti bagaimana untuk mengelakkannya? Jangan panggil dia. Apa kod ataupun apa juga yang sebenarnya yang kita tak nak panggil dan tak nak tersebut untuk kita tak melihat hantu itu wujud depan kita? Sediakan bolpen dan kertas sekarang. Okey, apa dia? Dan kita mahu mendengar kod yang tidak seharusnya digunakan agar kita tidak menerima kehadiran hantu. Okey. Dah sedia bolpen kertas? Ya. Ada 28 kod. Jangan sesekali kita baca atau sebut. Marak belayang, simbangan, kasai, talung, tuak, rimau dapur, demit, sinar, silam, jinjangan, bintang, sampah laut, mendung, hulu, balik, rayu, merat, kelbu, panah lodan, pandan kaki, jerba, merapat bintang, tohok, lobok, ranting berjela, jam-jam, bayu, dan yang terakhir sekali, jetun. Jangan saya sekali sebut perkataan ini tempat gelap. Okey. Bagaimana anda tahu yang kod-kod ini tidak boleh disebut? Apa rujukan anda? Kod saja tidak bermakna kalau kita tidak ada medium dia. Okey. Kod seperti nombor handphone. Tapi kalau tak ada handphone, tidak bermakna. Jadi kita perlukan medium. Dan apa itu mediumnya? Carilah sendiri. Apa yang anda tafsirkan dua kejadian di gurun dan juga di air hitam itu? Apa itu sebenarnya? Ini cerita tahun 60-an ya. Okey. Sangat popular. Hantu ni diorang panggil nama hantu pelak. Orang Melayu, bukan agama Kalau agama mereka panggil jin, tapi orang Melayu panggil hantu pelak. Mengikut kepercayaan Melayu, hantu pelak ni dia menjelma. Dia nak menunjukkan bagi mereka-mereka dia nak minta tolong. Kononnya roh dia tidak tenteram. Dan sekiranya ada orang berani mengikut jelmaan tersebut, dia akan tunjukkan tempat ni lah dia dibunuh atau mayat dia belum disemadikan secara sempurna. Dan selepas tu dia tidak akan diganggu. Dia tidak akan mengganggu lagi. Jadi siapa-siapa yang berani yang tempat tu, kalau dijelma, ikutlah dia. Dia akan tunjukkan tempat yang kononnya dia dibunuh. Dan dia tak akan ganggu semua orang. Kalau nasib baik, kalau nasib tak baik, dia akan ikut terus. Dan ia masih lagi wujud hingga sekarang ini. Itu yang digembar-gemborkan. Kita tengoklah siapa yang volunteer boleh ikut dia. Kita harap, kita tahu orang ramai, orang Malaysia ni berani. Okey. Masyarakat orang asli ada 400 lebih. Ada 2 buku yang tercatatkan pada tahun 78. Seorang polis daripada barat. Orang asli pun ramai sekali. Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri ada 82 panggilan, jenis istilahnya. Jenis hantu. Jenis hantu. Kita cari yang pertama, aru-aru hantu. Berbagai bajang, hantu yang berupa panjang. Balung, hantu yang berupa ular besar dan melancar di air. Kenapa masyarakat Melayu ni popular dengan cerita-cerita kejadian hantu ini? Kenapa? Selagi jari hantu yang berada di tangan ini tidak ditukar, selagi itulah minda Melayu ini akan terus dengan hantu.
Okey. Kita sentiasa makan dengan hantu. Yang menyuap kita makan hantu. Jari hantu. Mohon ditukar nama ni. Ini soalan SMS. Hantu apa yang paling seram dan ngeri yang pernah Uncle temui? Soalan SMS. Perlu ke saya beritahu? Ya. Uncle Sikas menantikan sama ada beliau harus memberitahu kenapa anda teragak-agak untuk memberitahu. Anda takut mewujudkan suasana yang kurang selesa seram di luar sana? Uncle? Kita tukar topik lain. Uncle Sikas, mungkin selepas ini, selepas anda mungkin tenang sedikit, mungkin anda boleh berikan jawapan kepada apa juga soalan SMS yang diberikan kepada kita. Okey. Dan soalan yang seterusnya, adakah kita manusia boleh berkomunikasi dengan makhluk halus? Itu soalan keduanya. Boleh. Okey, boleh. Dan Uncle seorang yang berani? Tidak. Tidak. Okey, kalau tak berani, apa yang membuatkan anda berani berada di lokasi? Apa yang mendorong anda, mengheret anda ke lokasi-lokasi ini? Kalau kita berani dilari. Kita harus takut. Ya. Tapi dalam satu kenyataan, saya terbaca, jangan panik dan jangan takut apabila berjumpa mereka ataupun hantu ini. Kenapa? Dalam satu konteks, kita tak perlu rasa berani. Kita perlu takut. Tapi dalam satu konteks lagi, kita tak perlu terlalu berani dan panik. Kenapa? Manusia ada gelombang. Jangan kata hantu lah. Wajah-wajah seorang yang cantik, seksi, dia akan mengalihkan satu gelombang, akan melontar satu gelombang. Jadi jangan kita rasa manusia saja, kucing pun, haiwan juga tahu sama ada manusia ni jahat ataupun baik, ataupun penyayang. Jadi hantu tidak akan wujud di depan kita kerana kita ada gelombang itu. Ya. Dan tapi mereka akan muncul di belakang. Selalunya 80% dia berada di belakang kita. Di belakang kita. Kita terima pemanggil yang kedua, Encik Ramli dari Sepang. Assalamualaikum, Encik Ramli. Ya, baik. Ya. Saya nak tanya Sikas kalau di barat, yang moden sekalipun, Amerika sekalipun, maksud saya bahawa hantu ni bukanlah hantu. Ada dua jenis. Satu hantu, satu ialah roh manusia yang telah meninggal. Ya. Teruskan. Baik, dari segi saya nak tanya Sikas lah, pada ini pendirian Sikas, adakah Sikas menganggap hantu ini hantu ataupun roh juga dipanggil hantu? Roh manusia yang telah meninggal. Okey, itu soalannya ya. Terima kasih, Encik Ramli. Terima kasih. Kami sebagai pengkaji paranormal, kita selalu discuss dalam forum seluruh dunia. Dan semua mereka ni adalah kawan-kawan kita. Tapi kami bersih pendapat, tak semestinya apa yang pandangan mereka kami terima. Kami menolak kalau itu mengatakan roh. Sebab kerana kita agama Islam, bila dalam firman Tuhan, kalau roh itu rahsia dia. Jadi kita jangan soalkan banyak sangat. Itu rahsia Tuhan. Yang kami kaji ialah jin. Kita seronok tengok dia jelmaan, dia bertukar-tukar. Kita nama jelmaan. Kita seronok tengok bagaimana dia menukar daripada bentuk yang asal kita tak nampak, tiba-tiba dia menjelma dan kemudian dia balik pada asal itu. Atau bukan balik pada asal, dia bertukar-tukar rupa. Bertukar-tukar. Itu yang paling seronok yang kami cari. Ada usaha untuk menangkap mereka? Kalau selalunya kejayaan seseorang itu bukan saja orang lain. Mereka bermula daripada impian ataupun angan-angan. Macam Ghostbuster. Dan mungkin tidak mustahil kalau satu hari orang boleh cipta satu alat yang boleh memerangkap. Bukan menangkap, memerangkap. Memerangkap. Okey. Jelmaan ataupun image ni ataupun hantu ini. Ya, jelmaan tu. Bukan dia Jelmaan tu. Jelmaan. Dan kita ada pemanggil seterusnya. Encik Abdul Hamid, kita terima pemanggil seterusnya. Encik Abdul Hamid. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.